Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahman. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala sayyidil amin asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa والناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقدار العظيم وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Alhamdulillah, Tuan Imam, pimpinan masjid, jawatan kuasa pengurusan dan pentadbiran, tuan-tuan muslimin dan muslimat, para pewaris legasi yang ditinggalkan oleh Khalifah Sultan Abdul Hamid, yang di pundak dan di tangan kita ada satu pesanan dan wasiat dan azimat yang ditinggalkan oleh setiap umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Andai bisa kita dapat dikembalikan jasad dan hayat kita ni, dikembalikan berada di sisi jasad mulia Sultan Abdul Hamid II, ataupun kita sebut sebagai Khun Karam, ayahanda kita yang terakhir. Andai kita dapat rasakan bahawa, ya Allah, pesanan dan azimat, andainya aku pergi terlebih dahulu sebelum kamu, berusahalah untuk kamu jaga dan membela setiap inci bumi ini, sebagaimana aku mempertaruhkan, aku memperjudikan, aku menggadaikan 30 tahun usia aku memegang tampuk kepimpinan yang ditinggalkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Andai aku rebah, andai aku jatuh, andai aku tewas, andai aku musnah, maka aku letakkan secara automatically pundak dan puncak agama ini di tangan kalian, wahai umat Rasulullah, khususnya yang berada di bumi Pulau Pinang. Maka tuan-tuan, malam ini kita menghimpunkan seluruh kekuatan, kerana kita adalah pewaris yang akan meneruskan segala pesanan dan wasiat yang ditinggalkan oleh khalifah terakhir kita, yang dipegang oleh Bani Turki Utsmaniyah. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. 14 Mei 2023. 14 Mei 2023, berita yang terbaru, info terbaru yang kita terima adalah hari ini adalah proses pembuangan undi, dan hari ini adalah proses election yang sedang berlaku di bumi bergolak. Walaupun nampak tenang Turki, tapi sebenarnya hakikatnya kaum-kaum yang ditinggalkan oleh MKA, boleh saya sebut MKA? Saya sebut pertama kali, bukan pertama kali, saya sebut sekali jadi awal ni, lepas ni saya akan menggunakan terms MKA. MKA ni siapa? Mustafa Kemal Atatürk, pengasas sistem republik yang telah menjahanamkan sistem khalifah officially pada tanggal 3 Mac 1924. Jadi penangan dan warisan yang ditinggalkan oleh MKA ni, tuan-tuan, dan hari ini parti yang menggabungkan, parti yang sedang berjuang juga untuk menjahanam dan menjatuhkan karier Erdogan yang di bawah AKP. Tuan-tuan, hari ini berlaku satu proses election pilihan raya besar yang mengikut kajian dan penyelidikan, pilihan raya 2023 ini adalah satu pilihan raya yang sangat luar biasa, yang sangat sengit, yang mempertaruhkan 3 penjuru utama, di mana Recep Tayyip Erdogan yang mewakili The Justice and Development Party, ataupun kita sebut sebagai AKP, dalam bahasa Turki disebut Adalet ve Kalkınma Partisi, yang diwakili oleh Erdogan, diberikan saingan sengit oleh Ahmad Davutoglu yang mewakili parti CHP, Cumhuriyet Halk Partisi, yang merupakan cebisan dan percikan api yang ditinggalkan oleh parti yang diasaskan oleh MKA ataupun sistem republik. Dalam arti kata lain,
walaupun jasad MKA ni dah sudah lama meninggalkan kita, 1935. Tuan-tuan, kematian MKA yang merupakan pewaris yang telah menjahanamkan sistem khalifah ini meninggalkan kita, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sudah juga hampir kita sebut 80 tahun lebih kematiannya, tetapi warisan dan penangan serta kesannya, tuan-tuan, masih membumi, masih membarah di bumi Turki. Sehingga kan Recep Tayyip Erdogan yang merupakan pemegang Parti Demokrasi dan Keadilan ataupun AKP ni, walaupun dia menjadi presiden, dia cuba mengislamkan semula, tetapi masih wujud secara sedar ataupun tidak gerakan demi gerakan, tolakan demi tolakan, serangan demi serangan, himpitan demi himpitan dari segenap arah. Untuk apa? Untuk mengembalikan, untuk mengrepublikkan Turki sepenuhnya seperti sebelum munculnya Erdogan. Walaupun Erdogan belum sepenuhnya berjaya membawa Islam sebagaimana zaman khalifah, tetapi sekurang-kurangnya bahasa Quran, azan telah berjaya dikembalikan dalam bahasa Arab. Al-Quran berjaya dikembalikan dalam bahasa Arab. Kalau tidak sebelum ni, azan ditukar kepada bahasa Turki. Sehingga kan tidak ada kalimah dalam nak mengaji Quran pun tidak ada bahasa Arab. Ini antara kesan-kesan jatuhnya sistem khalifah yang kita dah bincang panjang. Maka hadir dan lahirnya manusia yang bertubuh agama, yang membawa jasad agama ni, tuan-tuan, yang membawa roh agama, sedang berjuang pada hari ini penentu. Maka tuan-tuan kena doa sungguh-sungguh agar siapa pun yang dilantik adalah orang yang benar-benar tulus dan kudus memperjuangkan agama. Sebab agama itu ditinggalkan, agama itu adalah warisan sistem khalifah. Tuan-tuan, mudah-mudahan andai benar tulus dan kudus jiwa Erdogan untuk mengislamkan bumi Turki sepenuhnya, maka wajib atas kita, tuan-tuan, untuk mendoakan kemenangan bagi pihak Erdogan. Sebab apa saya sebut wajib? Sebab negara itu adalah negara terakhir yang akan dimenangkan oleh khalifah yang kelima yang akan membawa minhaj nubuwah, iaitulah Muhammad ibn Abdullah An-Nadwi Al-Hasani, iaitulah disebut sebagai Al-Mahdi. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi saya kongsikan sedikit info terbaru berkenaan tentang pergolakan dan keadaan yang berlaku di bumi Turki hari ini. Okey, kembali pada perbincangan kita, tuan-tuan, sambungan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Izinkan saya untuk membawa hati, jiwa dan perasaan tuan-tuan. Tajuk yang kita nak bincangkan malam ni adalah epic collision, ataupun kita kata pertembungan yang epic. Epic ni apa? Legend, otai, benda lama. Contoh kalau dalam sukan C, sukan Asia, kalau bola Malaysia Indonesia, kalau tu ya, kalau maksudnya pertembungan yang boleh membawa emosi yang sangat dahsyat. Kalau takraw Malaysia Thailand, itu kita kata legend dengan legend. Sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, ibu dan ayah-ayah, kalau dalam EPL mungkin MU dengan Liverpool. Nak sebut juga. Okey. Ada yang marah ah? Walaupun kalah bertubi-tubi. Bukan kalah, dia belum menang. Ayat kabur. Maka malam ni kita nak tengok pertembungan antara dua kuasa yang pernah menguasai bumi, yang kita sebut sebagai pertembungan epik antara Islam dan Rom. Walaupun tajuk khusus kita malam ni adalah untuk membincangkan misi pembukaan dan penaklukan Konstantinopel ataupun Kings Konstantin yang telah berjaya ditebuk dan dibentuk oleh manusia yang baru berusia sekitar plus minus 21 tahun. Baru lepas STPM, baru ambil diploma dah jadi sultan, baru ambil first year diploma dah buka negara dunia. Ini orang yang ada jiwa legend. Kita anak muda legend juga, tapi tambah di depan. Zaman tu 21 jadi imam. Zaman tu 21 jadi baca khutbah. Zaman tu 21 sampaikan kuliah. Zaman tu 21 pimpin qiyamul lail. Anak muda hebat, legend. Tapi zaman kita anak muda 21, legend juga, tapi tambah sikit di depan, mobile legend. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, apa yang kita nak tengok dalam malam pertemuan kita malam ni, semoga saya dan tuan-tuan dipegang oleh Allah Azza wa Jalla jiwa dan roh kita untuk kita memenangkan Islam di bumi Turki. Jadi apa yang kita bincangkan di Malaysia ni, sekurang-kurangnya kita sedang memberikan aura dan momentum agar Allah menangkan Islam di bumi Turki. Sebab baru lepas pilihan raya tadi. Muslimin dan muslimat, kalau tuan-tuan boleh tengok secara falsafah dan secara hikmah, benteng-benteng, tuan-tuan,
Bumi Istanbul ataupun Iskandar ataupun Konstantin yang disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bumi Rom, bumi yang pernah dikuasai oleh Heraklius, bumi Rom, bumi Konstantin, bumi Yaman, bumi Parsi, tempat-tempat yang Nabi sebut ni, maka kita kena bagi perhatian. Sebab tu Masjid Sembilang bagi perhatian kepada tajuk ni, sebab tajuk ni pernah disebut dan dibincang, diangkat oleh Rasulullah. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Secara keseluruhan dia tuan-tuan, 36 ataupun 37. Ada pendapat mengatakan 36. Secara kalau 36 tu kalau tak termasuk dengan Ertugrul. Okey. Tuan-tuan, negara Turki yang dipegang oleh kerajaan Bani Utsmaniyah, suku Kai, kerajaan Turki Utsmaniyah 1284 sehingga 1924 ini tuan-tuan, plus minus secara kasar dia ada 5 zaman. Zaman penubuhan bermula Sultan Osman I sebagai pembuka. Zaman perluasan kemuncak kuasa bermula 1453, di mana anak muda yang kita nak bincang malam ni, tajuk dia malam ni, malam dia 1453. Zaman pertengahan, zaman down, zaman attacking from any and every angle, zaman kemerosotan dan zaman pelengseran ataupun zaman pembubaran sehinggalah 1924. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, kalau kita nak zoom in lagi secara spesifik daripada 36 sultan-sultan pembina dan penegak kerajaan Turki Utsmaniyah, tuan-tuan, secara zoom in lagi, dia ada beberapa fasa juga yang kita boleh pecahkan. Yang pertama tuan-tuan, zaman penubuhan, dan dia agung. Dia tubuh dan dia mengagungkan kerajaan tu. Tuan-tuan masih ingat kerajaan Turki Utsmaniyah ni tertegak dengan apa? Yang pertama, doa. Yang kedua, mimpi. Yang ketiga, sokongan daripada wali Syekh Adibali. Maksudnya mana-mana negara, mana-mana kerajaan, mana-mana rumah, sebab tu kita masuk rumah. Nak bina rumah tangga panggil ustaz, nak panggil buat kenduri panggil ustaz, orang alim. Nak bina masjid panggil tok guru, mai doa. Inilah warisan daripada yang ditinggalkan oleh kerajaan Turki Utsmaniyah, berkat syafaat. Bukan kita minta doa kat makhluk, bukan kita minta tolong kat makhluk, bukan. Ini tawassul dengan kealiman dan kesolehan seseorang. Dan tidak jadi isu bab tu. Tuan-tuan, daripada penubuhan, keagungan, kelemahan sehinggalah revolusi keruntuhan. Dan kalau tuan-tuan tengok dekat Sultan Mehmed V Arsyad, Sultan Mehmed VI Wahyuddin ni, ini adalah zaman yang tuan-tuan kita nak sebut Sultan Khalifah pun tak berapa nak kuat. Sebab mereka bukan lagi khalifah, mereka hanya jasad yang dikhalifahkan oleh sistem republik. Hakikatnya mereka adalah boneka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, cerita tentang perjuangan. Ada 3 karakter orang berjuang. Tuan-tuan tengok kita berada di mana. Orang beriman tuan-tuan memperjuangkan kebenaran. Saat dia menang, dia kalah, dia tetap menegakkan kebenaran walaupun dia kalah. Satu. Orang beriman dia menyokong kemenangan, tak kira dia benar ataupun menyokong kemenangan, tak kira benar atau batil. Ini golongan karakter perjuangan yang kedua. Tuan-tuan tengok posisi iman kita di mana. Menyokong kemenangan, tak kira benar atau batil, dia kira menangnya walaupun hang salah. Ini kategori karakter orang nombor 2. Kategori yang ketiga, memperjuangkan kemenangan dengan cara yang batil. Yang ni wal'ayadzubillahi min dzalik. Yang ni yang kita tak mau. Biar kalah tapi mulia daripada menang tapi hina. Biar panas tapi berpahala daripada kenyang tapi berdosa. Biar lapar tapi halal daripada kenyang tapi haram. Orang mukmin tetap memperjuangkan kebenaran in every time. Setiap masa aku kalah, aku jatuh, orang kata, orang puji, orang kecam, aku tetap mempertahankan kebenaran. Orang aku kalah AJK contoh, aku tetap main masjid. Jangan hanya tak nampak kita kalah AJK tak main masjid. Maka kita takut kita ni aku berjuang adakah kerana nama dan jawatan. Sultan-sultan tuan-tuan bila dilengserkan muka tetap nampak di masjid. Ini khalifah-khalifah. Sifat sebenar. Orang kafir memperjuangkan nafsu setiap masa walaupun batil. Orang munafik menyokong yang menang walaupun yang menang tu salah dan walaupun yang menang tu batil. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Itu karakter perjuangan. Dan pastinya
Khalifah Turki Osmaniyah. Mereka memperjuangkan kebenaran, kebaikan. Benar, baik, betul. 3B, ingat. Hidup manusia ni mesti ada 3 benda. Yang baik, bukan setakat baik, tapi yang betul. Bukan setakat betul, yang benar. 3 benda. Maka itu baru hakikat perjuangan yang benar. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada benda yang betul tapi tak semestinya benar. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, dalam senarai 37 sistem zaman Khalifah Turki Osmaniyah ni tuan-tuan, khalifah-khalifahnya, ada beberapa sultan yang diangkat. Untuk situasi dan posisi malam ni saya sebut hanya beberapa dulu. Antaranya tuan-tuan, sultan-sultan khalifah agung yang paling bukan hanya popular tetapi yang paling mencapai KPI dan pencapaian yang maksimum dan optimum dalam sejarah mereka menjadi khalifah. Maksudnya sumbangan mereka tu sangat memuncak dan sumbangan mereka sangat optimum berbanding sultan-sultan yang lain dan tidak ada track record yang tak baik. Tuan-tuan, manusia tetap manusia. 37 sultan tu ada juga yang problem. Ada juga yang main harta, takhta, wanita. Ada juga yang sultan tak main masjid. Ada. Sebab tu berlaku zaman kebersultan. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Yang pertama, sultan yang kita nak bincang malam ni, khalifah yang kita nak bincang 1453, the Grand Signier. Sultan yang agung, grand, besar, sallallahu alaihi Muhammad. Ini nama jolokannya. 2, 1521, Sulaiman the Magnificent. Maksudnya apa? Sultan, dalam banyak-banyak sultan ni, yang membuka ruang paling hebat, yang menakluk paling hebat adalah Khalifah Muhammad, Sultan Muhammad Al-Fatih. Tapi track record zaman paling memuncak dan gemilang sepanjang hampir 600 tahun lebih Turki Osmaniyah membumi ini, jawapannya terletak pada Sultan Sulaiman Al-Qanuni. Dia zaman climax. Lepas pada tu tuan-tuan, semakin menurun, in out on off, in out off on off, jatuh bangun. Tetapi semenjak zaman Sultan Muhammad Al-Fatih, dia is increasing, dia menaik, dia berkadar langsung dengan zaman, naik, tak jatuh langsung sampai ke Sultan Sulaiman Al-Qanuni, naik jatuh, jatuh, naik statik, jatuh, pam, rebah. Muslimin dan muslimat. Dan yang terakhir adalah The Red Sultan 1876 adalah Sultan Khalifah Sultan Abdul Hamid II. Ini antara nama-nama hebat. Muslimin dan muslimat, ayo kita berikan fokus. 1453 tuan-tuan, berlaku satu peristiwa besar, iaitu misi penaklukan, pembukaan Konstantin ataupun Konstantinopel yang disebut oleh siapa? Iskandar. Dan saya yakin pasti tuan-tuan pun asatizah kita pernah mengupas beberapa wajah-wajah karakter orang Turki telah pun dilakonkan semula, digambarkan wataknya oleh almarhum Tan Sri P.Ramlee dalam cerita Tiga Abdul. Tuan-tuan tahu tak siapa yang menasihati P.Ramlee tu sehingga lahirnya Tiga Abdul? Namanya adalah ayahanda kepada Abdul Wahab. Ayahandanya tu adalah Tok Guru, antara orang yang mengasaskan pondok pertama di Negeri Sembilan, mufti pertama, Haji Said bin Linggi. Dan dia yang menasihati Allahyarham Tan Sri P.Ramlee untuk membuka ruang kepada adanya filem yang boleh dikenang sampai akhir zaman, yang hari ni baru kita dapat jawapan. Tak apa, saya nak tahu, tak maulah bab tu. Nak bagi tahu, dalam filem bila ada roh orang alim, dia jadi lain kesan dia. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Perang salib yang berlaku di mana, di Konstantin ni, adalah perang yang merupakan satu wasiat dan pesanan yang telah disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat Imam Ahmad, Al-Baihaqi dalam kitab Al-Malahim pun disebut, la tuftahanna al-Qustantiniyah falan ya'mal amir amiruha wa lan ya'mal jaysh dzalikal jaysh. Ketika satu hari nanti selepas kewafatan aku, kamu akan melihat ada satu manusia, ada satu raja, the best raja, yang the best warrior, the best king ketika itu. Dan siapa yang ikut dia, walan ya'mal jaish. Jaish ni apa? Tentera. Kalau tuan-tuan pergi dekat negara
belah-belah Syam, belah-belah Arab. Depa tak gunakan tentera, depa guna jaish. Ada kalimah sembok dekat balai polis, dekat bomba, dekat artileri, dekat kem-kem tentera, dia guna jaish. Jaish itulah tentera. Yang disebut oleh hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi kata apa? Barang siapa yang kamu jumpa satu hari nanti, akan ada satu makhluk jasad manusia, dia raja, dan siapa follower dan subscriber dia, ketika itu depa ni dia sebaik-baik follower, sebaik-baik subscriber, sebaik-baik raja, sebaik-baik pengikut. Dan bila kamu ada zaman tu, kamu follow dia. Dia adalah manusia yang akan membuka pintu masuk Konstantin. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jom kita berkenalan dengan misi Konstantinopel. Disebut oleh Siti sebagai City of Perfect Defense. Bandar atau negara yang perfect defense, yang pertahanannya sangat ampuh dan utuh. 1138 tahun tak pernah jatuh. Bermula terbinanya Konstantin ni pada zaman plus minus 330, Maharaja Konstantin yang pertama. Nabi tak lahir lagi. Tuan-tuan, sebelum kelahiran Nabi dan sebelum tertegaknya kerajaan Daulah Madinah, bukan Islam yang paling kuat. Kerajaan yang membumi dan menguasai bumi ketika itu adalah Rom dan Parsi. Kerajaan Heraklius dan seumpamanya. Alexander Cyrus the Great. Ni kerajaan Rom dan Parsi. Kita sebut ranking nombor 3 lah kalau nak bandingkan tiga kerajaan. Sehinggalah tuan-tuan, Rom ni hanya bagi perhatian kepada Islam ketika kita menang perang Tabuk, perang Mu'tah. Maka misi Konstantinopel adalah kesinambungan daripada perang salib, daripada perang Tabuk dan perang Mu'tah. Kita menang. Rom kata, kerajaan warisan Muhammad ni dulu tak ada apa-apa depa ni. Dulu orang tak pandang, low class. Tapi semenjak tuan-tuan kita menang pada Badar, ketika itu Rom dah bagi perhatian. Depa ni apa dia ni, siapa ni? 300 orang, 313 menang 1000. Masuk Uhud 700, 3000. Nampak tak? Dulu Rom tak pandang kita, tuan-tuan. Sehinggalah saya ringkaskan dalam perang bulan Ramadan, perang Tabuk, the final countdown, the final ghazwah, the final war, which was attended, yang dihadiri dan disertai oleh Rasulullah adalah sallallahu alaihi wasallam pada 9 Hijrah, adalah perang Tabuk. Perang Tabuk adalah misi perang Rom. Perang melawan Rom Byzantine. Sama dengan perang ni, cuma zaman ni Nabi tak ada. Maka perang Tabuk dan perang Mu'tah adalah kita kata ayahanda, abang kepada perang ni. Ni perang adik dia. Misi balas dendam dan misi lepas geram. Tuan-tuan, dibina oleh Maharaja Konstantin pada 330. Merupakan the center of Byzantine Rome Empire. Eastern Rome Empire. Kerajaan Rom Tengah. Kerajaan Rom Barat ketika itu berpusat di Konstantin sallallahu alaihi Muhammad, yang merupakan jantung dunia, tengah-tengah. Dari segi lokaliti, koordinat, longitude dan latitude, kerajaan ini berada di tengah. Sebab tu Nabi kata, siapa yang kuasai Turki, dia kuasai dunia. Napoleon Bonaparte pun mengatakan, whoever was conquering the Anatolia, he will conquering the world. Akhirnya sebab tu bila Muhammad Al-Fatih kuasa, jatuhnya Rom di Konstantin, benda pertama Islam dibuka. Ketika itu Islam naik, tak turun-turun dah. Betul hadis Nabi. Kekuasaan dia tuan-tuan merangkumi 5,900,000 kilometer persegi. Bermula dari Itali, Bulgaria, Yugoslavia, Romania, Konstantin, sambung pada negara Syam, utara Arab, utara Afrika, Armenia, Tunisia, Syria, Palestin, Aqsa. Semua ni negara jajahan wilayah taklukan Rom, besar 5 juta lebih. Mau tak kuat? Sebab tu tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, depa ni rasa apa? Manusia bila menang tak kalah, dia action. Dan perang Konstantin adalah menang tak pernah kalah, 1138. Sebab tu MU sesekali kena kalah.
Iklan. Iklan ha? Bukan tak kuat saja, sebab kalau menang selalu action. Konstantin macam ni 1138 tahun tuan-tuan tak pernah kalah. Bukan 10 game, 1000 tahun. Hei, 11 kurun. Sallallahu alaihi Muhammad. Simi dan bismillahirrahmanirrahim. 29 kali percubaan bermula zaman sahabat. Muawiyah bin Abu Sufyan merupakan pengasas siri pertama penaklukan percubaan. Fail. Permulaan dia mana tuan-tuan? Sallallahu alaihi Muhammad. Nabi ketika Nabi sedang gering dalam perang Khandaq. Nabi sebut apa? Perang Khandaq ni kita tahu sejarahnya, ketika Nabi sebut mengangkat, Nabi memecahkan batu besar dengan beliung. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perang yang berlaku pada 5 Hijrah. Sallallahu alaihi Muhammad lebih kurang plus minus 5 atau 6 tahun sebelum Nabi wafat. Berlakunya perang Khandaq, Nabi dah nampak bayangan Rom, Yaman, Parsi jatuh kalah. Tapi bukan zaman aku. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, maka misi Konstantin sebenarnya dah ada pada perang Khandaq. Dah ada dah roh dia. Si kena tu Nabi bagi dah. Daripada perang Khandaq 3 kali takbir. 3 takbir ini yang akan disebut balik oleh Imam Mahdi ketika meruntuhkan keseluruhan jajahan Turki yang masih berbaki. Sebab hari ni tuan-tuan, tempat gempa bumi yang viral hari tu, tuan-tuan tahu sebahagian wilayah selatan Turki yang kena tu suruh mengucap pun tak tahu. Tuan-tuan tak sedih? Itulah kesan kejatuhan khalifah. Bukan setakat tanya masjid, mengucap, bukan suruh baca Fatihah. Tuan-tuan tak rasa apa? Tuan-tuan tak rasa berdosa ke? Tuan-tuan tak rasa bersalah ke tuan-tuan? Bila khalifah meninggalkan agama di tangan kita, kita buat tak tahu pada orang Islam, sampai ada umat yang sebangsa dan seagama kita tak boleh mengucap, tak boleh. Tuan-tuan, saya tak ada ayat nak beritahu. Esok nak jawab apa? Nak jawab apa depan Rasulullah? Hampa buat apa? Hampa duduk sebelah masjid, hampa buat apa? Ada orang tak kena Islam. Ni saya tak kata kat siapa, saya kata kat saya tuan-tuan. Esok nak jawab apa? Orang Turki tak kenal Islam. Orang Turki tak boleh melafazkan syahadah. Sedangkan negara Turki, negara yang pegang Islam 620 tahun. Adakah salah khalifah? Khalifah dah buat yang terbaik 625 tahun. Persoalan kita, sebab mereka tinggalkan Islam di tangan kita. Sebab kita penutup bumi. Kita penutup dunia ni tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak sebut apa tadi? Okey, bila dalam perang Khandaq 3 kali takbir. Takbir Khandaq itulah tuan-tuan merupakan sejarah takbir raya daripada perang Khandaq. Okey, yang tu kena cerita lain. Sambung. 29 kali percubaan tuan-tuan semenjak zaman Muawiyah. Cerita dia ketika mana, nampak tak? Tak apa saya sebut. Ketika mana Nabi pernah bersembang dengan sahabat. Nabi kata apa? Hadis tadilah yang saya bacakan tadi, la tuftahannal Qustantaniyah tu. Nabi kata apa? Akan berlaku satu penaklukan, bukan peperangan. Maka hadis ni ulama mufassirin akhir zaman mengatakan hadis ni pernah berlaku dan belum berlaku. Yang pernah berlaku bila? Itulah Muhammad Al-Fatih dah berlaku dah. Yang kedua adalah ketika berakhirnya peristiwa Al-Malahim. Bidayah wa Nihayah fil Malahim. Al-Kitab An-Nihayah Syekh Nu'am bin Hamad Ibnu Katsir mengatakan bahawa akan berlaku siri peperangan Konstantin berlaku balik. Dalam hidup manusia ni Allah akan buat sejarah peperangan berulang. Badar 2 kali. Yang ni pun dah 2 kali dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Tabuk, Mu'tah, kan ini dah kita kata perang dengan perang salib yang berkali-kali, dan perang salib adalah perang yang paling panjang di dunia. Sebab inilah misi perang salib, termasuk misi kejatuhan Portugis di tangan Alfonso juga merupakan sebahagian daripada perang salib. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey. Nabi kata apa? Nabi kata akan ada satu orang manusia akan menakluk dan berjaya menakluki Rom. Ketika itu ada seorang sahabat namanya Sayyidina Khalid bin Zaid radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Bila saya sebut Khalid bin Zaid, mungkin ramai yang tak over familiar. Itu nama sebenarnya. Siapa nama dia? Abu Ayyub Al-Ansari. Dia orang pertama dengar hujung telinga, orang pertama dengar, dan menjadi satu perangai sahabat
pantang dengar sahabat Nabi, pantang dengar cabaran Nabi. Nabi mencabar. Sebenarnya hadis tadi seolah-olah macam mencabar. Siapa dalam kalangan kalian akan berjaya menjadi sebaik-baik raja? Maka sahabat cuba, tabi'in sampailah zaman kita, semua berusaha untuk menjadi sebaik-baik raja yang Nabi sebut. Aku nak, aku. Semua berebut. Dan antara orang yang berebut, Abu Ayyub Al-Ansari, yang jasadnya tersungkur rebah di bawah benteng 1.5 kilo. Daripada bawah kekebalan, keegoan, kesombongan, runtuhnya tembok benteng kota Konstantinopel, dan disitulah bersemayamnya jasad sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, Nabi ada plus minus 120,000 lebih sahabat yang wafat di Haramain, di Hijaz. Tuan-tuan, kita kata tak sampai 20,000. Di Badar 14 orang, di Uhud 70 orang, di Ma'la 1,000 orang, di Baqi' 10,000 orang. Campur tak sampai, tuan-tuan, tak sampai 20,000. Sedangkan sahabat 124,000 ataupun kita kata 100,000 lah. Di mana lagi, tuan-tuan? Maka nak bagi tahu bahawa semboyan telah berbunyi menuju medan bakti. Maksudnya depa hidup bukan, walaupun dah dijanji dan dijamin syurga, bukan duk lena saja. Berjuang sehingga titisan nyawa yang terakhir, walaupun aku confirm syurga. Kita pula duk lena seolah-olah aku macam confirm syurga. Kita ni cara hidup macam confirm syurga lah. Orang hak syurga tu hidup macam seolah-olah macam nak masuk neraka. Orang hak confirm syurga. Kita hak 50-50 syurga neraka ni, hidup seolah-olah macam ahli syurga. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Maka bila Abu Ayyub Al-Ansari ni, dialah orang pertama. Tadi saya sebut 29 percubaan. Yang ini kita akan tengok secara detail siapakah siri-siri peperangan seterusnya. 29 ni, tuan-tuan, termasuk kerajaan lain, bukan Islam saja tau. Kerajaan Parsi, kerajaan pecisan daripada serpihan kerajaan-kerajaan dunia yang lain walaupun bukan Islam, semua try shoot and attack nak menjahanamkan Konstantin. Sebab dalam tu ada dua Asia side dan Europe side. Sebab dia ada hasil bumi, hasil panorama, hasil laut yang sangat kaya. 29 percubaan termasuk 12 daripada pihak Muslim. Tuan-tuan, ciri kekebalan dia ada, sallallahu alaihi Muhammad berada di celahan Selat Bosphorus Lake. Belah depan tu ada Laut Marmara Lake, Laut Marmara, dan di sebelah belakang dia ada Golden Horn, tanduk emas. Tanduk emas inilah yang menjadi laluan yang digunakan pakai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih ketika memenangkan Islam, menjatuh dan meranapkan tembok yang tak pernah kalah 1138 tahun. Dan idea asal macam mana Muhammad Al-Fatih menggunakan jalan belakang, idea itu ditiru dan diciplak. Kita sebut ciplak lah. Ditiru, qudwah hasanah ditinggalkan oleh Khalid Al-Walid ketika Khalid Al-Walid tackle Uhud daripada jalan belakang ketika Islam sedang berlengah dan berleka. Ketika musuh sedang berleka dan berlengah, maka Muhammad Al-Fatih menggunakan idea Salahuddin Al-Ayyubi plus Khalid Al-Walid digabung jalinkan, terhasillah idea melautkan jalan darat dengan 70 kapal. Saat lagi kita akan perincikan. Konstantin, tuan-tuan, ada 7 bukit. Dan 7 bukit ni bukit yang semula jadi disebut. Sebab tu antara salah satu faktor yang menyebabkan Konstantin ni tak boleh kalah dan payah nak jatuh. Sebab apa? Sebab mereka tak perlu bina menara. Sebab mereka dah ada 7 bukit keliling yang memang menjadi benteng. Sebab tu mereka tumpang. Advantage dan satu bonus di bumi Konstantin tu, sebab dah ada 7 bukit, tak payah pergi keluar bajet. Sebab hampa bersembunyi di sebalik bukit tu, hampa dah menang lah. Maksudnya apa? Separuh kekuatan Konstantin ada pada bukit. Siapa yang follow ni, kita akan lalu dekat bukit-bukit ni, tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, keadaan fizikal geografinya dia berbentuk segitiga. Dan Konstantin memiliki armada perairan, maritim, navy, TLDM. Bukanlah TLDM.
Tapi sebenarnya angkatan laut, perairan laut di dunia nombor 1 ketika itu, zaman tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu pada zaman di sebelah timur, kita merupakan laluan perdagangan, port pedagang nombor 1 di dunia siapa tuan-tuan? Jawapannya Empayar Melayu Melaka, nombor 1. Pusat dagangan terbesar dan terhebat, paling masyhur pada zaman sebelum kejatuhan kita dengan Portugis. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Armada laut terkuat dunia. Tembok luar dia saja tuan-tuan setinggi 25 kaki dan setebal 10 meter. Lebih kurang ini berapa? Semeter. Ni semeter lebih kurang meja ni. Semeter 25 meja ni. Tuan-tuan naik tebal dia. Tebal tembok. Untuk satu tembok tebal dia saja 10 meter, tingginya 25 kaki. Tembok dalam tuan-tuan tingginya 40 kaki dan setebal 14 meter. Tembok luar, tembok dalam, tembok tengah, ada 3 layer tembok. Sallallahu alaihi Muhammad. Macam mana nak kalah? 3 lingkaran rantai besi, yang setiap rantai besi tu, setiap rantai tu ada 300 hingga 400 biji mata, dan mata tu ada bisa. Bukan mata saja, mata yang boleh menyucuk. Bila lalunya kapal, mana-mana kerajaan, bukan hanya Islam, mana-mana pemangsa yang nak menakluki kami, kata Konstantin, lalunya di laut Golden Horn, di Selat Marmara, di Bosphorus, lalunya di kawasan perairan Turki, lalunya saja mereka ada sistem yang canggih, yang sistem mata rantai tu ditenggelamkan di bawah laut. Dan ada AJK pula, AJK yang akan bila lalunya kapal tu, mereka akan penaik sistem rantai tu. Rantai tu akan naik di permukaan. Bila kapal tak lalu, rantai tu akan duduk di bawah laut. Dahsyat tak dahsyat? Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Dan bila lalu je tuan-tuan, dia bukan lalu kena saja. Kapal lalu, bunyi kapal. Rantai tu naik. Lalunya saja bagi sound effect. Rantai, kapal lalu, rantai naik. Rantai naik, kapal lalu. Pam, dia terkena kepada permukaan kapal tu. Bila terkena tuan-tuan, dia cucuk. Bila cucuk, dia akan bocor. Bocor, air masuk, tenggelam. Dia tak perlu guna orang tembak pun. Dia guna hanya teknologi itu sahaja. Dan rantai besi itu masih ada di dekat Museum 1453, Museum Tentera. Nak pergi jom. Bismillahirrahmanirrahim. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apa yang kita nak kongsikan lagi, ini siri percubaan penaklukan semenjak zaman Muawiyah Abi Sufyan. 654 disambung oleh anaknya Yazid Muawiyah, Sufyan bin Aus, Sulaiman Abdul Malik. Dia masuk zaman Umayyah. Lepas tu zaman Abbasiyah, Musallamah bin Abdul Malik, Harun Ar-Rashid, Khalifah Sultan Al-Abslan. Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, dia menggabungkan banyak kerajaan dan banyak dinasti, Umayyah, Abbasiyah, Ayubiyah, semua berebut. Sallallahu alaihi Muhammad. Semua nak menjadi wira yang Nabi sebut, la tuftahanal Konstantiniyah falani'mal amir. Yang tu ayat tu, aku yang nak jadi falani'mal amir tu. Amir tu aku lah. Ni depa ni yang nak merealisasikan hadis falani'mal amir tu aku. Bukan. Aku. Muawiyah kata aku. Bukan. Sufyan kata aku. Semua Allah tak izin. Plus minus tuan-tuan, masa berganti masa, zaman bertukar zaman. Sehinggalah sampai anak muda 1453, Sultan Al-Fatih, Sultan Muhammad, nama dia Muhammad je. Sebab tu tuan-tuan, cuba tuan-tuan tengok aturan Allah cantik. Penakluk Turki namanya Muhammad. Hadis pertama dah berlaku, hadis yang pertama juga belum berlaku, namanya Muhammad juga. Dua-dua penakluk Turki. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Indah aturan Allah Azza wa Jalla. Sultan Muhammad ni ketika berada dengan Maharaja Palai Ogos yang merupakan memimpin perang dan bagi pihak Konstantin, Palai Ogos ni ataupun daripada on behalf Maharaja Konstantin tu tuan-tuan, Konstantin III ketika itu, duduk atas kuda tu, nak habaq kata Islam ni agama perdamaian dan kasih sayang. Nak berperang dah. Sultan Muhammad ni pujuk lagi. Bukan kata kita ni suka cari pasal, nak berperang, pegang senjata dah. Ni, betul ke hampa nak berperang ni? Kami nak bagi ruang dan peluang pada hampa. Kami tak paksa, la ikrah fiddin. Andai kata kami menang,
Kami akan kekalkan agama kamu. Kami akan tak tarik dan tak paksa kamu. Kami tidak akan bakar gereja kamu. Ini manifesto yang dilafazkan oleh Sultan Muhammad sebelum perang. Jangan risau, anak-anak muda, wanita-wanita, kami tidak apa-apakan. Yang ada tu hanya digembar-gemburkan. Sallallahu alaihi Muhammad. Ketulusan dan kebaikan. Tuan-tuan, orang tengah marah, kita tak pernah nampak orang marah tengah senyum kan? Ada orang marah tengah senyum. Nak gambarkan macam tu lah. Aku tengah marah ni tapi aku senyum. Maksudnya aku nak berperang ni tapi aku boleh maafkan lagi. Aku bagi peluang lagi. Umpama macam tu lah. Pujuk lagi. Nak tembak dah. Betul ke ni nak berperang ni? Pujuk. Dalam berperang nak pujuk. Itulah skill dan kemahiran tinggi. Psikologi dan fisiologi. Mental play, game play yang digunakan pakai oleh Sultan Muhammad ketika itu. Tapi akhirnya tuan-tuan, Maharaja Palai Ogos ni, dia ni bila duduk atas kuda berdepan dengan Sultan Muhammad kan, bagi dia budak hingusan. Dalam bahasa kita kata, "Oi mat," macam itulah bahasa dia kan. "Oi mat oi. Ayah hang ni murad dua yang lebih ganas, lebih dahsyat, lebih kuat, lebih power badan dia. Pun kalah takkan hang budak baru lepas SPM diploma first year boleh menang kot." Nampak tak? Ayat orang tak pernah kalah. Ayat penuh keegoan dan kesombongan. Dia bajet high, bajet tinggi. Dan dia tak boleh expect dan suspect langsung kata, takkan kita nak kalah dengan budak baru 21 tahun kot. Muslimin dan muslimat. Itulah antara benda yang dia tak mau mengalah. Sebab budak pangkat anak. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Akhirnya apa berlaku? Tak apa kalau hang tak mau juga. Kalau memang ini keputusan dan kata putus kalian wahai pihak Konstantin, maka berlakulah perang. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Okey, peperangan ni tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad. Peperangan ni berlaku selama 53 hari. Bermula 6 April. Kita tengok, kita terus kepada ni tuan-tuan. Sekejap, saya ringkaskan. 6 April 1453. Jom kita tengok kronologinya. Januari 1452, pembinaan Rumeli Hisari. Dekat mana? Tuan-tuan pergi dekat Istanbul tu, naik bas. Bas akan bawa. Rumeli Hisari ni adalah benteng tambahan yang dibina oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Yang asal dia secara teorinya setahun baru siap, tapi 4 bulan dia buat settle. 4 bulan, projek 4 bulan. Kita kalau projek sakit 4 tahun jadi 9 tahun. Sultan Muhammad projek sepatutnya siap 9 tahun jadi 4 tahun siap. Tu projek apa? Kalau delay sakit, kalau siap awal tak ada ayat nak beritahu. Maksudnya betapa powernya. Yang ni yang saya nak sebut ni. Saya tak sabar nak sebut point ni sebenarnya. Sebab apa? Sebab dia ada kaitan dengan tanah Melayu. Dia ada kaitan dengan tenaga-tenaga Melayu, tentera-tentera yang berperang memenangkan Islam di bumi Konstantin ataupun Istanbul. Rumeli Hisari ni adalah benteng yang dibuat untuk psiko. Kemenangan pertama psikologi pihak Islam bila Sultan Muhammad dia buat Rumeli Hisari yang sepatutnya 9 bulan ataupun yang sepatutnya setahun, tiba-tiba siap 4 bulan, maka geng Palai Ogos, geng Konstantin, Kristian Rom Byzantine tengok. Depa ni pasal apa ni? 9 bulan siap 4 bulan ni. Maksudnya apa? Separuh kekuatan Byzantine dah jatuh. Psiko. Maksudnya apa? Kekuatan manpower hampa jangan pandang sebelah mata dengan kami. Walaupun kami masih baru memimpin perang, kata Sultan Muhammad. 4 bulan siap, maka itu first signal Sultan Muhammad Al-Fatih. Tuan-tuan, tembok Rumeli Hisari ni dia seberang jalan, bukan seberang jalan, seberang laut. Kita tembok ni kan di Asia, di Europe. Konstantin ni di Europe, di Eropah lah. Kita Rumeli Hisari ni di Asia, dia seberang jalan, seberang laut. Dan nampak benda tu. Dia boleh zoom, boleh teropong. Maka itu signal pertama. 6 April 1453, ini berlaku pujukan terakhir Sultan Muhammad kepada Maharaja Palai Ogos. Tiba di pintu Konstantin, urusan diplomasi runding pujuk untuk menyerah. Tuanku, yang berhormat tuanku dah fikir habis kan ni?
Sebab kami tak mau bagi pihak saya dan bagi pihak tuanku di Rom Byzantine ni jatuh ataupun kita kata ramai nyawa yang terkorban. Kita nak jaga sedua pihak. Kita akan hidup dengan harmoni. Lebih kurang macam itulah ayat dia. Tapi tadilah keegoan dan kesombongan memuncak, dia takkan pandang Islam. Akhirnya tuan-tuan berlaku serangan pertama. Serangan pertama 7 April 1453. Meriam yang dibuat, yang ni yang dikatakan sebahagian ada pandangan dan kajian yang mengatakan salah satu material besi yang diguna pakai untuk meriam. Dia ada dua meriam tuan-tuan. Meriam yang diguna pakai pada zaman artileri. Artileri ni maksudnya senjata api lah. Aset tentera. Aset tentera yang diguna pakai oleh Sultan Muhammad, tuan-tuan, adalah dua. Satu, meriam basilika daripada Hungary punya teknologi, Urban nama dia, pencipta tu yang bantu. Yang kedua, meriam Shahi. Meriam Shahi ni adalah meriam yang original, made by Sultan Muhammad, berdasarkan pengalaman dia berguru dengan Urban daripada Hungary. Dan yang ni langsung tak ada campur tangan. Maksudnya ayak tangan tu ayak tangan orang Islam. Masih ada replikanya dekat mana? Museum Artileri Tentera 1453 di Istanbul. Gabungan dua meriam ni tuan-tuan, maka pertama ketepam memecahkan. Abang tu kira bergoyang dan bergegar, bergoncang seketika. Pintu masuk Konstantin yang tak pernah jatuh, tak jatuh lagi, baru bergoyang. Lain macam ni geng Muhammad ni, geng budak 21 tahun ni. Nampak tak tuan-tuan? Signal pertama, tengok benteng. Signal kedua, pam, meriam pertama yang boleh pergi sejauh 2 km. Muslimin dan muslimat rahmatullah, serangan pertama. Dan ni saya nak sebut apa tadi? Meriam ketika nak membina meriam 4 bulan. Dan dia tak buat dekat Istanbul. Pusat pembuatan meriam berlaku di Erdin. Tuan-tuan, dalam track yang saya dalam perancangan 27 Mei ni berlepas ke Turki, tapi ada anjakan tarikh. Dan laluan yang saya nak bawa jemaah ni memang laluan ke sini. Bermula dari Sogod, Bursa, Erdin. Pusat pemerintahan yang ketiga mengikut track record Sultan Zaman, mengikut timeline dia, Tuan-tuan, depa buat di Erdin. Erdin ni bukan kawasan perang. Dia kawasan tempat lahir Sultan Muhammad, tempat dia ambil berkat, tempat lahir. Dan di sinilah tuan-tuan yang dikatakan dalam dapatan sumber sekunder di Museum Tok Kapi ditemui bahawa ada manpower dan tenaga-tenaga yang diimport oleh Sultan Muhammad dengan sahabat baik daripada timur. Yang ini bukan hadis, sebab ini adalah kajian sejarah. Dapatan bahawa yang diminta oleh Sultan Mansur ketika itu, dan Sultan Mansur mengarahkan Laksmana Hang Tuah menjadi, kita kata, JV project yang menghantar tenaga manpower yang pakar besi. Sebab besi, tenaga pakar-pakar besi tidak ada di Konstantin. Dan nak bagi tahu bahawa tuan-tuan, di sinilah Sultan Muhammad Al-Fatih, Allah berikan ilham, dua figura dan idola dalam kepala dia. Bila nak berperang, dia ada dua benda. Satu, Khalid Al-Walid, yang dua, Salahuddin Al-Ayyubi. Dia search and explore and study and homework. Macam mana kaedah Salahuddin Al-Ayyubi, macam mana kaedah Khalid Al-Walid, digabung, jalinkan dua modul ni. Dan pada side, pada pihak Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, sebab itulah tuan-tuan masih ingat Salahuddin Al-Ayyubi dalam perang salib 1187 ketika Aqsa dimenangkan buat kali kedua, siapa manpower dia? Manpowernya adalah orang tanah Melayu. Dan disitulah bermulanya idea Sultan Muhammad untuk mengimport sebahagian tenaganya. Dan inilah yang dikatakan sambungan yang saya nak sambung pada bulan yang lalu, yang ketika mana Sultan Syekh Zadi Abdul Hamid Kaihan tu, dia pernah sebut tok nenek moyang dia, pada museum dia, kami pernah tengok orang lelaki bila dia mai kat sini, dia jumpa dengan geng-geng persatuan sejarah Melayu yang bertanya, dia kata, wajah kalian, muka kalian, pakaian kalian sama macam nenek moyang kami. Aku pernah tengok pada zaman Sultan Muhammad dulu. Tuan-tuan, itulah bukti dan evidence dari kajian mengatakan bahawa orang tanah Melayu yang bertanjak
dan berkeris dan berbusana Melayu seperti hantu dah ada di Istanbul pada ketika itu. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Maksudnya ada hubungan dekat. Jadi nak bagi tahu, sebab tu cerita ni kena sembang. Sebab apa? Dalam arti kata yang lain, ya Allah, andai benarlah pandangan dan pendapat ni kita terima, walaupun mungkin ada yang menyanggah, sebab ini bukan hadis, dia hanya kajian sejarah. Ada dapatan jumpa, ada dapatan tak jumpa. Andai benar dapatan pertama ni kita angkat dan kita pegang, kemenangan 1453 Konstantinopel itu adalah kemenangan bukan hanya Istanbul, tapi kemenangan tanah Melayu, kemenangan orang Islam, kemenangan orang Islam di bumi Penang, di bumi Empayar tanah Melayu, Empayar Melayu Melaka ketika itu, termasuk kita. Sebab tu bila Syahzadeh Kaihan, Abdul Hamid Kaihan baru ni, dia pegang, dia bagi panji Islam kepada tanah Melayu, adakah itu hint dan signal bahawa hampa, siapa kami pilih hampa? Sebab hampa pernah bantu kami. Maka kami jatuh, kami rebak, kami tak mampu bangun tanah Melayu. Hampa yang bangsa timur, mudah-mudahan kalian akan masuk bangsa timur yang akan memenangkan negara kami ketika kalian menjadi Taifah Mansurah, bangsa batalion regimen ketiga. Kita sebut apa? Panji hitam ketiga, panji hitam kedua daripada batalion ketiga, iaitu Taifah Mansurah yang datang dari timur. Dan kami nak sangat hak timur tu hampa, sebab hampa pernah bantu kami. Tuan-tuan nampak dia punya keterkaitan sejarah tu. Sebab tu bila saya dapat info berdasarkan pertemuan Syahzadeh keturunan Sultan Abdul Hamid II, kenapa dia pilih dan dia bagi deserah panji kat kita? Adakah dia nak bagi tahu yang tu? Sebab dulu pernah berlaku peristiwa tu. Ketika Sultan Muhammad menyerahkan panji tu, hampa tolong Ustaz. 250,000 tuan-tuan, 7 April 1453, serangan pertama 19 April. Tuan-tuan, sorry ada tertinggal kat sini. Sebelum Mac 1453, 250,000 anak muda. Sebab Al-Fatih dia pimpin, dia tu muda, 21 tahun. 250,000 dia panggil tentera Janissary ataupun Janissary, tentera elit. Dan sebahagian 250,000 tu, itu yang dikatakan kalau Sultan Salahuddin Al-Ayyubi 10,000. 250,000 bukan sepenuhnya, tapi sebahagian yang saya pun tak jumpa dapatan yang secara sahih mengatakan andai benar, berapa orang tenaga manpower tanah Melayu yang berjuang memenangkan Konstantin menggunakan keris dan menggunakan senjata besi selain daripada meriam yang utama. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. 9 April 1453, serangan melalui armada laut di Golden Horn gagal. Sebab apa? Sebab rantai besi. Lalu je tembus, bocor, jatuh. Daripada 400 tuan-tuan, tinggal separuh 200 kapal laut di jalan laut. Sebab tu makan masa sampai 53 hari, hampir kalah. Tuan-tuan, ayahanda, kalau kita boleh patah balik sikit, kenapa Sultan Muhammad ni dia boleh terima bahawa dia letak diri dia, aku ni bakal penakluk. Sebab ayah dia darjah 1 duk sebut Muhammad the Conqueror, Muhammad penakluk, Muhammad penakluk Byzantine. Ayah duk panggil start di umur 7 tahun psycho, dan dia doa daripada ayah. Sehingga kan anak duk faham, aku memang penakluk, aku memang pembuka. Dan bila berperang ni tuan-tuan, aku kena buka by hook and by crook. Sebab ayahku duk kata aku ni memang aku, tak ada orang lain dah. Sebab apa? 7 tahun darjah 1. Macam kita lah, anak panggil Muhammad Hafiz, saya anak ayah, Muhammad Imam Majid Semilang. Ni anak-anak darjah 1, cuba panggil Abang Aiman Imam Majid Semilang, panggil dah. Umur darjah 2, darjah 3, panggil imam. Jadi anak ni dia belajar, aku ni bakal imam. Dia letak lah, aku ni imam, aku tak nak jadi makmum. Lepas tu semayang tak mau duduk di belakang, duduk imam, duduk depan imam. Sebab apa? Sebab ayah saya kata saya ni imam. Tengok ada dah imam, saya nak jadi imam sekali lagi, dia duduk depan imam. Abang, orang duduk depan imam adalah jenazah abang. Oh ya ke? Patah balik dia pun. Okey, selingan. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, 12 April 1453 maka berlaku di Venice, Itali. Yang duk pantau ni tuan-tuan adalah Pop. Pop ni siapa? Bairawan. Padri lah, sebab ni kan perang salib. So ulama-ulama Kristian dia sebut. Yang duk pantau ni
menghantar bantuan 5 buah armada laut. Sebab apa? Sebab mereka pun tak ada tanda kemenangan. Islam pun tak menang, Kristian pun tak menang. Dua-dua tak menang. Tak dah jadi ni. Tak padangan muda 21 tahun. Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, 5 buah armada laut dilengkapi senjata, tanduk emas direntang dengan 3 rantai besi, kapal laut Uthmaniyah kalah. 20 April 1453, serangan laut diperhebat. Kapal laut Uthmaniyah bocor, rosak akibat halangan besi. Tajam menikam, bisa berbisa. Saja buah ayat tu. Boleh? Siapa perasan ayat ni? Ada sikit selingan. Tajam menikam, bisa berbisa. 20 April, 21 April, tuan-tuan, doa dan firasat, semangat sentuhan wali Allah. Datanglah seorang wali penasihat diraja, Syekh Aq Syamsuddin Al-Wali, daripada keturunan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Inilah Tok Guru Al-Fatih pada tanggal 21 April. Tuan-tuan, ni daripada 6 sampai 21, 14 hari dah, 2 minggu. Tak menang-menang. Sultan Muhammad manusia biasa, upset and down, jatuh. 250,000 tinggal 100,000 tentera syahid. Kuih kurang, makin kurang. Kapal makin kecil, kapal makin sikit. Armada laut semakin kecil. Aset kita semakin berkurang. Adakah aku berjaya ni sedangkan aku ni pembuka? Adakah aku akan tidak berjaya mengotakkan hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Tuan-tuan muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya apa berlaku? Maka bertapalah Sultan Muhammad Al-Fatih di tempat yang sangat terpencil, dan baginda menitahkan bahawa aku tak mau jumpa siapa pun, seorang pun tak mau. Maka beruzlah. Di situlah baginda mula beruzlah dan memencil diri, berkhalwat, bermunajat pada Allah. Ya Allah, apa kurang aku? Adakah orang-orang sahabat tentera, orang bawah aku ada yang tikam belakang? Adakah orang yang tak bangkit solat? Cek takwa, cek tahajud, cek ta'abud, cek taqarrub. Maka tuan-tuan, inilah diperiksa. Ada tak kalian dalam kalangan kalian makan benda haram? Ada tak dalam kalangan kalian yang menipu? Ada tak kalian makan duit rakyat? Ada tak dalam kalian menipu manifesto? Sebut juga. Betul habis dah. Adalah tak. Sekejap. Ada tak dalam tangan kalian ada yang khianat pada kerajaan ketika itu? Sallallahu alaihi Muhammad. Tuan-tuan, maka akhirnya apa yang berlaku? Inilah konsep 5T yang dibawa oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan ketika itu tuan-tuan, bila diperiksa semua dah cantik. Tuan-tuan, maka datanglah Syekh Syamsuddin Al-Wali tadi. Bila datang kan Sultan Muhammad Al-Fatih kan dia bagi arahan tak mau jumpa siapa-siapa. Tapi bila dia tengok Tok Guru dia mai, maka dia membenarkan, menitahkan, mencemarduli Tok Guru masuk. Bila Tok Guru masuk tuan-tuan, satu ayat yang Tok Guru baca, dia tak kata apa. Tok Guru ni baca satu ayat ni saja. Ayat yang sangat ringkas dan padat dan pendek. Sallallahu alaihi Muhammad. Ayat dia panggil ayat viral. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah Ali Imran. In yansurukumullahu fala ghaliba lakum. La ya ghalib illallah. In yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yukhzulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'di wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Jika Allah menolong kamu, maka takkan ada orang yang dapat mengalahkan kamu. Ayat tu dia main, dia som, dia berdesing. Pada ayat Quran ni biasa aja. Tuan-tuan, dalam hidup kita ada tak mana-mana ayat Quran yang tuan-tuan sampai satu ketika tuan-tuan dengar ayat tu, tuan-tuan rasa lain macam aura dia. Padahal ayat tu kita dah baca dah waktu lain. Pada ketika itu, ayat tu bila sampai pada waktu, masa, ketika yang tepat pada masa dia, dia jadi satu momentum dan satu aura yang sangat syuk menangkap ke jiwa. Benda tu berlaku dekat Sultan Muhammad Al-Fatih. Dilafazkan di saat dia memang dah down. Mental dah down dah tuan-tuan. Ayat ni dibaca oleh Sultan, oleh Syekh Syamsuddin Al-Wali. Tuan-tuan, saya ringkaskan. Akhirnya apa berlaku? Selepas Syekh Syamsuddin Al-Wali balik, pulang daripada pertemuan sulit, maka selepas dia dengan solat hajat, dengan solat tahajud, tuan-tuan, yang merupakan tak pernah tinggal.
Dalam ayat yang lain, dalam riwayat yang lain mengatakan pandangan yang lain, Sultan Muhammad adalah lelaki yang tak pernah tinggal solat tahajud bermula akil baligh. Mau tak benar tuan-tuan? Macam tu punya level. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya apa yang berlaku tuan-tuan? Kembali pada perbincangan tadi, akhirnya bila bangkit 22 April, dia rasa tiba-tiba mai satu, bukanlah wahyu, mungkin karomah kita sebut, kelebihan yang Allah beri dengan asbab ayat viral tadi tuan-tuan, maka keluar apa? Keluar idea. Idea apa? Idea inilah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka akhirnya keluarlah idea untuk sejarah 70 kapal. Apa yang berlaku ketika ini tuan-tuan, sejarah 70 kapal? Inilah idea luar biasa yang tak pernah diguna pakai, di mana darat bertukar menjadi laut, darat bertukar menjadi tasik, darat bertukar menjadi air. Bukan setakat itu tuan-tuan, kapal dilalukan ke darat, dahlah ke darat, naik bukit pula dalam keadaan mendaki. Tuan-tuan, 70 kapal. Ini jabaki kapal, 200 kapal. Sultan Muhammad Al-Fatih kata apa? Balance 130, 130 kapal lawan di depan, hampa pancing. Geng-geng Konstantin duk fokus kat depan. Tinggal 130 kapal, daripada 400 tinggal 200, 70 dibawa sembunyi jalan belakang tuan-tuan. Khalifah Khalid Al-Walid. Ini qudwah yang ditinggal oleh sahabat-sahabat. Tuan-tuan, 70 kapal dibawa merentasi. Yang ni yang dikatakan sebahagian tentera-tentera tanah Melayu yang ada. Sallallahu alaihi Muhammad. Dan yang boleh kata hampir semua syahid. Ada yang syahid tuan-tuan. Kalau tuan-tuan tengok dalam dokumentari, video, ketika menolak kapal naik daripada laut, tasik, selat tu, naik ke darat dan darat ke bukit. 70 kapal tuan-tuan. Selepas Isyak, sebelum subuh settle. Macam Isra' wal Mi'raj. Tuan-tuan, kalau kita tengok dari sela masa yang jam-jam tu, bahagian 70 kapal, tuan-tuan akan dapat satu kapal bersamaan dengan maksimum 10 minit. Adakah ada datang malaikat membantu seperti Badar, Uhud, Khandaq dan seumpamanya? Wallahu alimun bima ta'malun. Allah hanya Allah yang mengetahui. Tapi secara teknikal dan taktikal, 10 minit satu kapal. 10 minit satu kapal. Apa yang dia buat? Dalam tempoh itulah tuan-tuan, teknologi yang dibina. Sallallahu alaihi Muhammad. Ini yang dikatakan yang idea yang saya jumpa dalam dapatan ni, yang digunakan pemuda-pemuda tanah Melayu sebab menggunakan pemotong kayu, menggunakan besi. Dia potong kayu macam kayu balak tu, potong kayu menggunakan besi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bila potong dan disusun membentuk laluan-laluan. Kayu tu membentuk roda dan kayu tu menggantikan roda. Yang hanya tahu menggunakan besi adalah orang tanah Melayu sahaja. Tuan-tuan, dalam tempoh tak sampai berapa jam tu kita kata untuk menggerakkan 70 kapal daripada laut naik ke darat dan ke bukit. 70 kapal. Benda yang di luar logik akal. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya apa berlaku? Dan binatang-binatang, minyak-minyak yang dekat binatang tu dilumurkan ke atas kayu, dan kayu tu akan menjadi minyak grease ataupun minyak pelincir, dan dia akan menjadi licin sebagai roda. Dalam tempoh kritikal macam mana lah my idea pelik-pelik macam tu tuan-tuan. Dan benda tu berjaya. Dan tuan-tuan, bila 130, tinggal 110, tinggal 100, tinggal 90, maka tuan-tuan, Konstantin Palai Ogos duk fokus. Sallallahu alaihi Muhammad ke depan, tiba-tiba sebelum subuh, tiba-tiba berdentum, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Saya terlupa sebut, ada satu aset negara yang diguna pakai oleh Sultan Muhammad adalah apa nama? Meteor. Ada dalam siri Usmani yang saya pernah sebut sebelum ni. Meteor ni siapa? Kumpulan satu pancaragam. Rupanya tuan-tuan, rupanya geng ahli muzik yang menggunakan gendang. Rupanya benda tu diasaskan dan diguna pakai oleh kerajaan Sultan-Sultan Turki Utsmaniyah. Sebab apa? Psycho. Dia guna dua tuan-tuan. Ada yang geng AJK takbir. Sultan Muhammad kata hampa kerja takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sebab apa? Takbir bergabung dengan gendang perang tu, kumpulan meteor tadi bergabung tuan-tuan. Dia memberikan psycho attack.
kepada Konstantin punya pihak. Side Konstantin. Depa ni siapa dia oi? Geng-geng apa oi? Ni kumpulan muzik, kumpulan nasyid mana oi? Dia dengar tu depa dah rasa meremang tu. Ni kumpulan apa ni? Meremang tuan-tuan. Sallallahu alaihi wasallam. Itulah idea. Dua, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Pam, 70 kapal tuan-tuan siap dalam tempoh tadi saya kata. Satu kapal 10 minit didaratkan, diluncurkan daripada Bukit Galata. Hari ini jadi menara. Sekarang ada menara. Depa dah potong dah tarah dah bukit tu. Tapi masih berbukit lah sebab dia buat Galata, dia buat menara. Dilepaskan, menghantam tuan-tuan, 70 kapal menghantam keseluruhan tembok dan akhirnya runtuh dan jatuh keseluruhan tembok belakang pintu masuk. Akhirnya Khalifah Sarjan Hasan Ulubid merupakan orang kedua paling kuat, orang paling kanan kepada Sultan Muhammad. Dialah naik untuk memacakkan, menjahanam dan menjatuhkan bendera Konstantin, bendera Kristian kita sebut, di atas menara puncak Konstantin, kota Konstantin yang 1100 tak pernah kalah. Bendera tu tak pernah jatuh selama 1000 tahun. Tiba-tiba tuan-tuan, Khalifah Hasan Ulubid naik pegang, dia bawa Allahu Akbar. Ketika itulah yang jadi dipanah. Dalam panah darah mengalir. Keagungan, kemuliaan Islam, bendera lagi mulia, lagi penting berbanding panah yang melekat dalam jasadku. Berjalan dalam keadaan panah, memasak, menusuk. Akhirnya tuan-tuan dipasakkan di atas, jatuh bendera Konstantin, dipasakkan di atas bendera, dipasakkan di atas kota Konstantin bendera Turki Uthmaniyah. Dan tanda Islam menang pada tanggal bila tuan-tuan? Serasminya pada tanggal 29 Mei 1453, hari Selasa, serangan akhir dilancarkan. Tentera Uthmaniyah direhatkan. Sultan bermunajat. Ayat tadi. Saya terlupa satu lagi. Unggun api. So 3 dia panggil bantuan teknikal tambahan. Takbir, geng takbir, Allahu Akbar. Jadi Majid Sembilan kena buat AJK takbir, biro baru. Hampa kerja takbir, tak main takbir. Orang tak main masjid takbir tepi rumah. Takbir. Boleh tak ni? Biro baru Masjid Tembilang 3 biro lah. Satu biro takbir, yang kedua biro gendang-gendang tu lawan opera Cina tu. Yang ketiga biro apa? Unggun api. Bila unggun api naik tuan-tuan, sebelah pihak kem tentera Islam, geng Palai Ogos tengok depa dah kecut dah. Takbir, gendang, unggun. Api, takbir, gendang. Berlawan 3 ni, tuan-tuan, jatuh semangat. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, satu lagi panjang ni. Pada malam kejadian itu, 29 Mei, hari Selasa tu, kenapa Al-Fatih memilih permulaan 6 April tuan-tuan dan berakhir 29 Mei? 29 Mei tu berlaku satu kejadian di langit, iaitu peristiwa komet Halley. Dia macam kita kata bahasa mudah kita bahasa meteor lah kan. Ada satu petanda di alam, dan mengikut kitab lama orang yang memegang kepada ajaran Konstantin ni, Kristian lah kita kata. Dalam kitab lama mereka, sallallahu alaihi Muhammad, Injil yang dimodernkan. Termasuk Yahudi pun ada kitab lama dia, Old Testament dan seumpamanya. Ini yang Nasrani punya. Mereka percaya andai kata malam tu berlakunya gerhana dan berlaku lintasan komet Halley di langit, menandakan bahawa akan berlaku satu benda yang akan menyedih dan menyuramkan bagi pihak mereka. Dan tengok tuan-tuan, sungguh benda tu berlaku. Dan benda tu juga dipercayai oleh kitab Yahudi lama. Kalau berlaku benda tu, maka akan berlaku kekalahan pihak mereka. Sebab tu Yahudi, ni saya tambah sikit Okay, Yahudi pun tuan-tuan, dia sama dengan Nasara. Pegangan dia, bila berlaku laluan di langit, ada petanda di langit, meteor ke, komet Halley ke, benda-benda yang di langit ni tuan-tuan, macam baru ni kita kata apa tu, yang bulan puasa baru ni, cincin planet tu kan, Venus tu, planet yang penampakan planet di hujung bulan tu, Rasulullah SAW. Benda ni sebenarnya sangat ditakuti oleh Yahudi dan Kristian.
Sebab Yahudi kalau berlaku kali kedua, maka kejatuhan Zionis dan Israel di Palestin. Okey, sama macam tadi. Berlaku benda tu tuan-tuan, akhirnya kejatuhan Konstantin 29 Mei, hari Selasa 1453, takbir, unggun dan juga gendang bergabung secara optimum. Akhirnya Maharaja Palai Ogos lari dan akhirnya dia dibunuh. Ringkaskan cerita tuan-tuan, penawanan Konstantin, gereja Hagia Sophia diisytihar. Benda pertama yang menang saja hari ini, kalau menang saja masjid tuan-tuan. Sallallahu alaihi Muhammad terus pergi masjid, bertukar menjadi gereja. Akhirnya Sultan Muhammad dia menang saja, gereja ditukar kepada masjid. Allahu akbar, Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Hagia Sophia diisytihar sebagai masjid. Sebab dulu adalah gereja dan ditukar kepada muzium pada zaman MKA 1924 dan ditukar kembali kepada masjid hari ini oleh Presiden Erdogan, Recep Tayyip Erdogan pada 29 Mei 2020. 2021 ke 2022? 2020 lah. 2021 ke? Lepas PKP. Sallallahu alaihi wasallam tuan-tuan, dan hari ini Hagia Sophia kembali menjadi masjid. Sebab itu adalah warisan tuan-tuan. Dalam dunia ni ada dua masjid yang hak milik orang Islam keseluruhan. Ni ayat Sultan Khalifah Abdul Hamid. Kalau jadi apa-apa kat kami bangsa Turki, kalau hampa tengok bangsa lain tak jaga dua masjid ni, wajib geng Penang hampa mai pegang. Hampa mai lawan, hampa mai pegang. Sebab ini hak milik kita bersama. Yang pertama Masjid Hagia Sophia, yang kedua Masjid Al-Aqsa. Tanah wakaf umat Islam, hak kita bersama. Hari ni kita tengok saja sebab ada orang jaga. Turki jaga. Tapi kalau Turki pun jatuh, kita tengok saja, kita berdosa. Sebab itu hak milik kita bersama. Dua masjid. Sebab tu Khalifah Sultan Abdul Hamid jaga sangat dua masjid ni. Sebab itu tanah wakaf atas nama umat Islam satu dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Islam megah dipersedar, Islam bold, Lord of Islam. Akhirnya tuan-tuan, itulah kawasan jajahan takluk. Maka Islam berjaya mendominasi dan menguasai bumi Turki. Dibuka 300 masjid, 2,214 km, 2,214,000 km persegi kawasan Turki, 3 kali ganda Turki yang ada hari ini. Saya dah sebut dah hari itu. Dan pada zaman tu 3 kali ganda Turki. Turki yang ada hari ini 3 kali ganda. Itu kawasan asal negara Turki sebenar pada zaman Turki Utsmaniyah Sultan Muhammad. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, akhirnya Islam dibawa ke Trabzon, Wallachia. Ini zaman Dracula. Bukan zaman, adalah zaman 1444 sebelum Al-Fatih. Wallachia, Athens, Balkan, Bosnia, Herzegovina, semua kawasan-kawasan Europe, semua tu kita dah Islam kan. Sebab tu tuan-tuan jangan terkejut kalau tuan-tuan pergi, tuan-tuan akan nampak bekas masjid di Granada, Islam. Semua tu kawasan-kawasan yang inilah kesannya. Bila menang saja masjid, menang masjid, menang masjid. Bismillahirrahmanirrahim. Maka antara kekuatan umat Islam adalah terletak kepada bila kita membina ruh, kita menyatukan ruh agama dalam masjid Allah Azza wa Jalla. Di situ akan terletaknya kekuatan. Sebab tu tuan-tuan, kita mula di masjid, mudah-mudahan Allah akan kembalikan kekuatan umat Islam. Jadi saya kira untuk malam ini dan untuk siri ini sekadar itu yang dapat dikongsikan buat masa ini. Minta maaf ada yang ada kekurangan dan kecacatan. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan mampu menyuntik inspirasi, motivasi Sallallahu alaihi Muhammad kepada kita bangsa yang mudah-mudahan kitalah bangsa timur yang diilham, yang didoakan oleh seluruh kerajaan Turki Utsmaniyah untuk kita bangkit membela, membuka. Mungkin akan datang, siri akan datang, kita akan bincang sambungan siapakah Muhammad kedua yang akan membuka Turki, yang hadis ni belum berlaku lagi. Aqul qaula hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa 'amalan salihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an wa shifaa'an min kulli da'. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim.